Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat segenap asatizah, para alim ulama, para imam di yang mengikuti pengajian daurah kitab akidah Sughra ataupun Ummul Barahin ini, kepada segenap pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, kepada segenap para pendengar, insya-Allah kita meneruskan pengajian kita kepada Burhanul Mumkinat fi Haqqi Maulana Alimul Ghaibi Wasyahadat, iaitu dalil, burhan ni dalil yang kuat atau burhan, iaitu tentang apa menetapkan mumkinat bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma burhanu kaunil fi'lil mumkinat, kan termasuk perkara yang harus, sifat yang harus bagi Allah SWT adalah fi'lu kulli mumkinat atau tarku, iaitu apa? Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinat atau tarkiha jaizan, dalil adanya melakukan perkara yang mumkinat atau meninggalkannya adalah harus fi haqqi ta'ala, pada hak Allah SWT, fali annahu adalah kerana sesungguhnya law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha, kalau la wajib atas Allah SWT salah satu daripada perkara yang mungkinat ini, aklan, secara akal, seperti kaul Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah untuk mengutus para rasul, wajib bagi Allah untuk memberi pahala atau mengampunkan orang yang taat, wajib bagi Allah untuk menyiksa orang yang maksiat, awistahala, ataupun perkara yang mustahil aklan, secara akal, lang qalaba, nescaya terbaliklah apa al-mumkinu, perkara yang mungkin, wajiban atau mustahilan, menjadi perkara yang wajib atau menjadi perkara yang mustahil. Ini nama dia qalbul haqaiq. Contoh dia apa? Allah memasukkan seseorang ke dalam syurga atau neraka, itu hak Allah SWT. Jadi tak wajib bagi dia. Ada orang taat, dia nak masukkan dalam neraka, itu hak Allah, keadilan Allah. Kalau ada orang yang buat maksiat, Allah nak ampunkan dia masuk dalam syurga, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang mungkin. Kalau kita kata tak wajib bagi Allah untuk masukkan hamba-Nya ke dalam syurga atau neraka sesuai dengan apa yang dia buat, berarti kita menterbalikkan qalbul haqaiq. Perkara yang mungkin menjadi wajib atau menjadi mustahil. Kan dia jelas. Memasukkan orang, iqabul asi dan ithabatul muti', ini adalah perkara yang mungkinat. Tiba-tiba jadi wajib bagi Allah masukkan dalam syurga. Ini nama dia qalbul haqaiq wa huwa mustahil. Ini termasuk daripada adawatil mustahilat. Maka tak boleh. Wa dzalika la yuqalu, dan perkara ini adalah tak masuk akal. Ini qalbul haqaiq atau inqilabul haqaiq. Tak boleh. Okey, ini adalah dalil daripada mungkinat. Maka jelas perkara-perkara yang mungkinat adalah segala sesuatu yang seperti contoh dia iman, kufur, syurga, neraka, kaya, miskin, nabi, bukan nabi, ciptanya alam, tidak tercipta, ciptanya Zaid, tidak ciptanya Zaid. Itu semua adalah perkara yang mungkinat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Qalbul haqaiq mustahil. Okey. Lalu sekarang kita masuk kepada sifat wajib bagi para rasul. Saya berazam hari ini atau besok khatam. Wa ammar rusulu alaihi wassalatu wassalam. Adapun para rasul alaihi wassalatu wassalam, okey, fa yajibu fi haqqihi, maka wajib bagi hak para rasul, iaitu sifat as-sidqu, sidik, wal amanatu, amanah, wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Jadi ala sidik, amanah, tabligh. Pertama kita jelas bukan dalil, kita jelas dulu makna sidik. Apakah sidik?
Sidik itu adalah mutabaqatul khabari lil waqi', iaitu adanya khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau para anbiya dan para rasul, itu memang sesuai dengan kenyataan. Contoh dia tahu bahawa Fir'aun tengah kejar, maka dia bagi tahu umat dia bahawa Fir'aun tengah kejar. Tak percaya, tak nampak pun Fir'aun kejar. Yalah, kau tak nampak, aku bagi tahu sekarang. Kau takut ke tak takut? Salah. Atau dia kata bahawa nanti akan muncul satu kaum yang sekian. Ternyata memang betul muncul kaum yang dengan ciri-ciri telah disebutkan tadi. Ini adalah mutabiqu khabari lil waqi'. Maka wajib membenarkan dia dalam dakwah dia. Wajib. Wal amanatu, dan sifat amanah. Dan sebahagian ulama menggantikannya dengan ismah. Okay. Ismah, amanah, sama. Semuanya yarji'u li ma'nan wahidin, kembali kepada satu makna. Wa huwa hifzullahi zawahirahum, iaitu olehnya Allah Subhanahu wa taala menjaga zahir mereka, wa bawatinahum, dan batin mereka, minat talabbusi, daripada melakukan sebuah bimanhiyin anhu, perkara yang dilarang. Nahyat tahrimin, sama ada nahyat tahrim, au karahatin, ataupun makruh, au khilafil aula, atau khilaf aula. Qablan nubuwati, sebelum kenabian. Okay, nak baca dia boleh dua, nubuah atau nubuah. Warash dengan hafaz. Qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, atau setelah kenabian. Nampak? Amdan as-sahwan, sengaja atau tak sengaja. Dari sini boleh difahami, hadirin wa hadirat hafizahumullah, dalam akidah Asy'ariyah jelas derajat kenabian telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Siapa yang jadi nabi, siapa yang bukan jadi nabi, Allah SWT dah tentukan. Sebab itu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Lalu ketika telah dipilih bahawa si fulan ataupun seseorang nabi ini menjadi nabi ataupun rasul, nescaya wajib bagi nabi dan rasul itu memiliki sifat amanah ataupun ismah, di mana dia tidak akan melakukan, terjaga, Allah SWT yang menjaga, dan dia tidak akan melakukan apa-apa perkara yang dilarang, sama ada larangan tahrim atau makruh atau khilaf aula. Khilaf aula pun tak boleh. Khilaf aula tu macam mana Ustaz? Lawan kepada perkara yang utama. Lawan perkara yang utama, yang diutamakan. Jadi dia buat benda yang sebalik. Sama ada sebelum kenabian au ba'daha, au wa ba'daha, atau sebelum atau setelahnya. Berarti contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sebelum dia jadi nabi, dia tidak sembah berhala. Sebelum jadi nabi, dia terjaga daripada melakukan zina. Sebelum dia jadi nabi, dia terjaga dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Qablan nubuwah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh buka dalam sirah. Wa ba'daha, dan setelahnya. Jadi bukan ketika waktu tahun tersebut baru Allah SWT melihat semua makhluk dia, pilih Nabi, baru pilih Nabi Muhammad. Tak. Pilihan tersebut adalah sudah berada dalam ilmu Allah SWT yang qadim, dan juga iaitu iradah Allah SWT yang qadimah telah menentukan dengan ta'alluq tanjizi qadim tadi bahawa Nabi Muhammad SAW akan menjadi afdalul khalqillah. Hanya saja sifat kudrah Allah SWT yang qadim dengan ta'alluq tanjizi hadis barulah diberikan wahyu kepadanya ketika umur 40. Itu boleh faham. Okay. Amdan atau sahwan, sengaja atau lalai. Of course ini adalah, kena faham, Rasulullah SAW ketika dia ustaz, kenapa ada hadis kisah dia minum berdiri? Ini adalah khilaful aula dan lain-lain. Maka jawapan dia itu bukan kerana dia buat dosa atau buat perkara yang dilarang ini amdan atau sahwan. Tapi itu adalah kerana untuk apa? Litashri'.
sebagai syariat tasyri'. Wastablighu, dan menyampaikan ma umiru bitablighihi lil khalqi, perkara yang diperintahkan oleh mereka kepada mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Wa amma ma umiru bi kitmanihi anil khalqi fayajibu alaihim kitmanuhu. Jadi ini menjawab sebahagian golongan di dalam Asy'ariyah. Kita tahu ini khilaf, dan khilaf muktabar. Maksud muktabar tu pendapat dia pun ada wajhun, cuma ini bukan pendapat majoriti ahli sunnah wal jamaah dalam Asy'ariyah. Faham? So, dia orang ini terkeluar ahli sunnah ke tak lah. Masih ahli sunnah. Hanya sahaja dia berbeza dengan majoriti. Dan dia pun tak boleh tuduh yang berpendapat seperti lawan dia adalah terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sampai ada yang syadaid. Boleh. Isu dia apa? Apakah para nabi dan para rasul itu berbeza? Sebahagian dari mereka menjawab, tak boleh jadi beza. Bagi mereka tak boleh beza. Nabi dan rasul kena sama. Kerana apa? Selain daripada ayat Quran dan lain-lain, tapi kerana melihat kepada kalaulah tabligh itu kan wajib secara akli bagi para nabi dan rasul. So kalaulah nabi pun dah dapat tabligh, berarti mestilah dia juga menyampaikan. Kalau dia menyampaikan, dia juga rasul. Berarti tidak ada beza antara nabi dan rasul bagi dia. Sedangkan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah dalam Asy'ariyah membezakan. Nabi adalah seseorang yang mendapat wahyu yang tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Sedangkan ketika dia menyampaikan kepada makhluk, itu dipanggil dengan rasul. Ini adalah khilaf muktabar. Ada dalam kitab Jawharut Tauhid dan lain-lain mensyarahkan perkara ini. Bahkan datang sebelumnya pun telah membahas, telah menjelaskan definisi tersebut. Lalu kalau ditolak, tak boleh tolak. Maka Imam Sanusi dah jawab. Wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, iaitu termasuk sifat wajib adalah menyampaikan apa yang telah mereka diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Maksud dia apa? Mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Berarti para nabi ada wahyu dan seluruh wahyunya mereka tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Dalam arti wa amma ma umiru bi kismanihi anil khalqi wa amma ma umiru bi kismanihi anil khalqi fayajibu alaihim kitmanuhu. Adapun perkara yang mereka diperintahkan untuk disimpan daripada makhluk, maka wajib atas mereka untuk menyimpankannya. Nampak? Boleh nampak? Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Yang disuruh untuk simpankan, dia akan suruh simpankan. Berarti para nabi mereka diperintahkan untuk disimpankan. Walaupun mereka ada tabligh, ada sifat tabligh. Tapi mereka tidak diperintahkan, bahlah dilarang untuk disampaikan. Hanya untuk mereka. Wa yajuzu lahum al-kitman wal ifsha'u fima khuyyiru fihi, dan harus bagi mereka untuk menyimpan atau membuka pada perkara ifsya' tu menyikap pada perkara yang diberi pilihan kepada mereka. Wa innama lam yadhkur al-musannifu wujuba kitmani ma umiru kitmanihi li'annahu dakhilu fil amanah. Dia tak sebut kerana apa? Perkara ini dah masuk dalam amanah. Lepas tu, itu disebut. Ini dia sebut. Wa'lam, dan ketahuilah. Anna sidqa wal amanata wajibani lirrusuli wal anbiya. Sifat sidik dan amanah kedua-duanya wajib bagi para rasul dan para nabi. Wa amma tablighu fa khasun bir rusul. Tabligh dengan makna menyampaikan wahyu kepada masyarakat adalah khusus bagi rasul. Li'anna nabiyya faqat, kerana nabi A atau nabiya faqat ghairu ma'murin bitabligh. Mereka kan tidak diperintah untuk tabligh. Berarti sifat wujub tu dah tak perlu ada pun sebenarnya. Tapi na'am yajibu alaihi ay yukhbira bi annahu nabiyyun liyuhtarama wa yu'azzama. Tapi wajib atas mereka
menyampaikan bahawa sesungguhnya dia itu adalah Nabi supaya dihormati dan diagungkan. Okey. Mu'alif ada Rasul. Okey, ada Rasul tak payahlah. Sekarang masuk kepada ma yastahilu ala rusuli wal anbiya'i wa ma yajizu quddisa maqamuhum. Perkara yang mustahil. Wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil di hak pada para rasul alaihi wassalatu wassalam adadadu hadhihi sifat. Lawan daripada sifat ini wahya al-kadhibu. Kadhibu bohong, wal khiyanatu dan khianat. Bi fi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu mimma dari perkara nuhu anhu yang dilarang darinya, nahya tahrimin au karahatin, sama ada larangan tahrim atau karahah. Okey. Ini dah jelas. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighi lil khalqi, dan menyimpan sesuatu yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Ini adalah sifat lawan dia, mustahil. Wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam. Sekarang perkara yang harus di sisi atau di hak, pada hak para rasul alaihi salatu wassalam, ma huwa minal a'radi al-basyariyah, iaitu termasuk darinya adalah sifat-sifat manusiawi. Jadi termasuk perkara yang harus bagi mereka adalah sifat-sifat manusiawi. Allati la tuaddi ila naqsin, yang mana ia tidak membawa kepada pengurangan fi maratibihim al-aliyah, pada derajat mereka yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Harus melakukan sifat-sifat manusiawi, kahwin, makan, minum, tidur dan lain-lain, yang mana tidak membawa kepada kekurangan pada martabatnya yang tinggi. Kal maradi, seperti sakit, wa nahwihi, dan sesamanya. Makan, minum, nikah, tidur, lupa, lupa yang biasalah. Au fi ma lam yu'mar bi tablighihi wa nisyanuhum min Allah Ta'ala la min asy-syaitan id laisa li syaitan alaihim sabil ila akhirih. Tapi tidur dia macam mana Ustaz? Tidur dia ala bi ayunihim la bi qulubihim, adalah dengan mata mereka, bukan dengan hati mereka. Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Hati mereka tidak tidur, hanya mata sahaja. Okey. Okey. Lalu kita masuk dalil dia, burhan sifatir rusul. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam fali annahu law lam yasduku la lazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala. Jadi pertanyaan dia, bukan pertanyaan, dalil dia. Apakah dalil para rasul ini mesti benar? Apakah dalil para rasul ini mesti benar? Fali annahum law lam yasduku, kalaulah mereka tidak benar, maka lazimlah mereka itu kadzib. Kalau mereka tidak jujur, tidak benar, nescaya lazimlah mereka itu kadzib. Di khabarihi ta'ala, dalam khabarnya kepada Allah SWT, dalam khabarnya Allah SWT, iaitu khabar yang dikhabarkan oleh Allah. Kalau tak ada yang kadzib, litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah an-nazilati al-manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu an. Kalaulah mereka tidak jujur, maka lazimlah kadzib pada khabarnya. Kerana apa? Khabar Allah SWT dah dikatakan, dah dijelaskan bagi mereka adalah suatu mukjizat yang diturunkan kepada mereka, maka mestilah benar. Kerana apa? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, berada pada manzilah qauli ta'ala, seolah-olah berada pada tempat firman Allah. Maksud dia bukan nak kata itu firman Allah, maksud dia bertempat, maqam dia sahaja, manzilah dia sahaja. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba-Ku pada segala apa yang dia sampaikan datang daripada aku. Itu maksud dia. Wa amma burhanu, jadi kalaulah ada yang tidak benar, berarti seolah-olah apa yang Allah sampaikan kepada dia ada yang tak benar lah. Itu maksud dia. Kan?
Okey, lepas tu wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihi wassalatu wassalam fali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lang qalaba al muharramu aw al makruhu ta'atan fi haqqihim bi anna Allah ta'ala amarna bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru ta'ala bi fi'li muharramin aw makruhin. Dalil burhan wajibnya sifat amanah bagi mereka alaihi wassalatu wassalam fali annahum kerana sesungguhnya mereka kalaulah mereka berkhianat dengan melakukan suatu perkara yang diharamkan atau makruhin atau yang dimakruhkan, nescaya terbaliklah perkara yang haram atau makruh menjadi taat. Kerana apa? Dibuat oleh Nabi. Fi haqqihim lianna Allah Ta'ala amarana bil ittida'. Kerana apa? Allah SWT dah perintahkan kepada kita untuk mematuhi segala apa yang dilakukan oleh para Nabi. Fi aqwalihim wa af'alihim, pada ucapan mereka dan perbuatan mereka. Wala ya'muru ta'ala bi fi'li muharramin amma makruhin. Sedangkan Allah SWT tidak memerintahkan untuk melakukan perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Jadi apa contoh dia? Kalau ada Nabi harus baginya atau dia tidak beramanah, dia melakukan perkara yang diharamkan, nescaya itu namanya, iaitu Allah memerintahkan kita untuk meniru perkara yang dilarang tadi. Itu maksudnya. Dan ini mustahil. Allah SWT tidak akan memerintahkan untuk melakukan perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Tapi ya, kita terima, kita akui kebenaran. Kebenaran apa? Ada beberapa perkara yang mana itu menjadi khasais Nabi Muhammad SAW, seperti ta'aduduz zaujat, poligami. Dan dalam hal ini jawab dia adalah tak, itu khasais yang memang Rasul dah zaman Rasul sendiri dia dah khabarkan dan kepada para sahabat untuk tidak menirunya, kerana itu adalah khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza bi'ainihi huwa burhan wujubis salis. Jadi ini juga dalil burhan, iaitu burhan dalil wajibnya wajibnya para rasul dan memiliki sifat tabligh iaitu menyampaikan wahyu, wujubis salis, itu maksudnya. Okey. Iaitu kalaulah para nabi itu tak wajib untuk tabligh, atau kalau dia itu tidak ada sifat tabligh, nescaya dia akan melanggar perintah Allah SWT yang menyuruh mereka untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk. Okey, itu dia. Sekarang dalil. Dalil. Wa amma dalilu jawazil arad al-bashariyati alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Adapun dalil harusnya manusia memiliki sifat manusiawi kepada para nabi dan rasul, dalil dia apa? Fa musyahadatu wuqu'iha bihim, kerana terlihat bahawa perkara tersebut terjadi kepada mereka. Itu dalil dia. Okay. Iaitu buktinya mereka makan, tidur, kahwin dan lain-lain. Itu adalah dalil. Nabi Musa kahwin, Nabi Nuh kahwin dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW kahwin. Okey. Imma li ta'zimi ujurihim, sama ada kerana untuk mengagungkan ujurihim, iaitu ganjaran mereka. Okey. Atau auli tashri'i, atau untuk tasyri'. Kerana apa yang ujur itu? Kerana para nabi ini, mereka ini yang paling banyak kena bala. Itu asyaddukum bala'an al-anbiya'u summal awliya'u summal amsalu fal amsal. Yang paling banyak kena bala, adalah para nabi, lepas tu wali, lalu yang ikut datang setelahnya. Sebab itu kita janganlah masa dia kalau tak nak hidup susah tu, janganlah jadi wali susah betul. Jadi wali ni macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Semoga kita jadi orang biasa tapi mendapat derajat yang tinggi di akhirat. Itu kan lagi senang.
Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh ke tak boleh? Kenapa ke tak boleh? Kalau Allah nak boleh, jadilah. Okay. Aulit tashri'i atau untuk syariat, mensyariatkan seperti sahwi dalam solat. Itu bukan kerana Rasulullah SAW sengaja lupa, tapi dilupakan untuk tashri', menjadikan syariat. Aulit tasalli anid dunya, iaitu untuk menunjukkan hinanya dunia ni pada manusia, suruh untuk kita bersabar dengan dunia ni. Sebab itu para Nabi kadang miskin dan lain-lain. Aulit tanbihi li khissati qadriha, untuk menunjukkan tasalli itu sabar daripada dunia, atau untuk tanbih menunjukkan li khissati, iaitu hinanya qadriha, iaitu derajat dunia indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa adami ridahu, dan tidak ada ridanya biha dengan dunia, dara jazain, sebagai tempat untuk mendapat balasan, li anbiya'ihi, bagi para nabinya, wa auliya'ihi, dan para walinya. Okey. Bi'tibari ahwalihim, kerana melihat dari segi keadaan mereka, fiha dalam dunia, alaihi wassalatu wassalam. Okey, dah boleh faham lah. Kalau tak faham, tanya. Ayo puasa lembik. Okey, lalu dia sam'iyat dia tak sebut, sebab apa dah masuk dalam tu. Okey, sekarang kita masuk pada pembahasan yang dipanggil dengan pembahasan, iaitu syahadatul islami wal iman. Dua syahadah Islam dengan iman. Wa yajma'u, dan terkumpul, ma'aniya hadhil aqidati, makna-makna akidah ini, kulliha, seluruhnya. Qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam dalam syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Semuanya terkumpul dalam kalimat syahadah tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila orang kata, Ustaz, Rasul tak pernah pun ajar sifat 20, memanglah tak pernah ajar sifat 20, tapi perkara tersebut boleh kembali kepada apa? Kembali kepada syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Iz maknal uluhiyati, kerana ada pun makna uluhiyah. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Makna uluhiyah adalah istighna'ul ilah an kulli ma siwahu. Allah SWT tidak berhajat. Dia dah maha kaya daripada segala yang selainnya. Wa iftiqaru kulli ma adahu, dan segala yang selainnya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya la ilaha illallah dah masuk dah dua kalimat. Yang dipanggil apa? Fa makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu ilallahu taala. Jadi makna la ilaha illallah adalah la mustaghniyan an kulli ma siwahu. Tidak ada yang la mustaghniyan an kulli ma siwahu. Tidak ada yang tidak ada yang diperlukan oleh Allah SWT, dihajati. Allah SWT ini tidak memerlukan kepada segala sesuatu yang selain Allah SWT. Maksudnya dia tak perlu kepada makhluk. Wa muftakiran, dan berhajat kepada Allah SWT segala sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa. Ini yang dipanggil wa tafsirul uluhiyah. Sebab itu Ustaz Nizar Hamadi menamakan bahawa kalau ada ulama yang datang sebelum Ibn Taymiyah misalnya, lalu dia menukilkan ada pembahagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah, tapi dengan makna yang berbeza. Maksud dia apa? Cuba tengok uslub dia. Dia memiliki maksud dua ni saja. Iaitu pertama, tauhid uluhiyah yang dipanggil dengan tafsir uluhiyah, la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu, iaitu sifat istighna. Lalu la ilaha illallah ada yang rububiyah yang dipanggil dengan sifat iftiqar. Itu maksudnya. Jadi jangan kena tipu. Sebab apa? Yang tauhid tiga yang diajarkan, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat oleh
golongan Wahabi dan Salafi Wahabi ini, yang mana dia datang daripada Ibn Taymiyah, maka dalam hal itu dia batal. Kerana apa? Kerana makna yang dia maksudkan, contoh, saya dulu waktu sekolah dekat sekolah Wahabi lah, waktu form 1, kejap tak lama, itu saya nombor 1 paling hebat jawab soalan tauhid 3 ni. Saya hafal A to Z dulu. Okey. Tauhid rububiyah tu apa? Menurut mereka bahawa percaya wujudnya Rabb, Tuhan yang mentadbir alam ini. Walaupun mereka tidak mengesakan Allah SWT, itu tauhid rububiyah. Sehingga kan bagi mereka, Fir'aun pun ada tauhid rububiyah. Saya ingat lagi dalam buku tu. Buku tu ada. Saya akan cari dekat kotak dekat rumah mak saya. Warna hijau di photostat. Dia bagi contoh, walaupun Fir'aun pun dia kata ada tauhid rububiyah. Kerana apa? Kerana Fir'aun ni percaya diri dia Tuhan. Berarti dia percaya dengan kewujudan Tuhan. Berarti yang lebih teruk daripada Fir'aun adalah golongan etis. Kerana etis ni memang tak percaya wujudnya Tuhan sama sekali. So dia nak kata bahawa umat Islam, orang-orang tarekat terutamanya, dia sebut, ustaz saya tu sebut, tarekat dia. Orang-orang tarekat ni, mereka ini ada tauhid rububiyah. Tapi tiada bagi mereka tauhid uluhiyah. Kenapa? Tauhid uluhiyah adalah percaya wujudnya Tuhan yang mana diesakan dalam ibadahnya. Untuk ibadah makhluk kepadanya diesakan. Seperti solat hanya kepadanya, sembelihan hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya. Maka termasuk orang yang tidak memiliki tauhid uluhiyah adalah orang yang mengatakan bahawa Nabi yang melakukan istighosah dan tawasul. Kalau orang yang bertawasul, Allahumma inni as'aluka binabiyikal Mustafa. Saya ingat lagi waktu tu dia kata ini haram. Kalau waktu tu saya ingat saya semua tu syirik. Tawasul dengan istighosah disyirikkan secara total. Bila saya pergi Morocco baru ditafrikkan. Tawasul itu haram. Syirik boleh jadi syirik. Tapi istighosah tu jelas musyrik dan jatuh kufur. Sampai macam tu. Ini dia kata kerana apa? Tidak ada nama dia tauhid uluhiyah. Tak ada tauhid uluhiyah. Tu. Kalau tak percaya, boleh buka dalam kitab-kitab risalah, nama dia Risalah Tadmuriyah. Iaitu oleh Ibn Taymiyah. Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah tak ada. Kita di Malaysia Asy'ariyah. Yang nak berbeza tapi di negeri dia je lah. Negeri lain semua Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. So jangan merusak status quo ini. Okey. Wa amma istighna'uhu jalla wa aza an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujudah. Adapun istighna'nya azza wa jalla an kulli ma siwahu, dari segala apa yang selainnya, wa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud. Berarti tauhid uluhiyah yang menurut version Ahlussunnah wal Jamaah yang dipanggil dengan istighna', berarti yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah iaitu Allah SWT wajib bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa tanazzuha anin naqaisi. Wa yadkhulu, jadi sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa tanazzuh anin naqais. Okey. Lalu wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk dalam hal ini wujubus sam'i lahu ta'ala, wajib juga sifat sama, sifat basar dan sifat kalam. Illau lam tajib lahu hadhihi sifat, kalau tidak wajib bagi zat Allah SWT sifat-sifat ini, lakana muhtajan, nescaya Allah SWT itu tidak istighna lah, tapi dia itu berhajat ilal muhdisi, kepada zat lain yang menjadikan dia, au mahalli, ataupun tempat, au man yadfa'u anhu an-nafa'is, atau zat lain yang akan menghilangkan nafa'is padanya. Dan ini mustahil.
Wa yuqadhu, dan diambil minhu daripada sifat istighna ini tanazzuhu ta'ala, iaitu sucinya Allah SWT anil aghradi, daripada gharat, fi af'alihi, dalam af'alnya, wa ahkamihi, dan hukum hakamnya. Wa illa, dan kalau tidak disucikan, lazima iftiqaruhu, nescaya dia berhajat ila ma yuhassilu gharadahu, kepada suatu perkara yang akan menghasilkan gharadnya. Kaifa, macam mana? Wa huwa jalla wa adza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Allah SWT ini maha kaya dari segala apa yang selain daripadanya. Wa yukhadhu minhu, dan diambil juga daripada ini, istighna ini, aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati, melakukan sesuatu dari perkara yang mumkinat aklan, secara akal, wala tarkuhu, dan tidak meninggalkannya, idza wajaba alaihi ta'ala, kerana kalau wajib atas Allah SWT syai'un, iaitu syai'un, salah satu minha, daripadanya, aklan, secara akal, kathawabi, seperti wajib bagi Allah memberi sawab pahala, masalan la kana, nescaya jalla wa adza muftaqiran illa dhalika syai', Allah SWT nescaya berhajatlah kepada perkara tersebut, atau wajib atau berhajat kepada meninggalkan perkara tersebut, yatakammala bihi gharaduhu, supaya sempurna baginya gharadnya. Illa yajibu, kerana tidak wajib, fi haqqi jalla wa adza ila ma huwa kamalun lahu, kerana tidak wajib bagi hak Allah SWT kecuali apa yang sempurna baginya. Kaifa, macam mana? Wa huwa al-ghaniyyu, dialah zat yang maha kaya, jalla wa adza an kulli ma siwahu. Okey. Lalu sifat iftiqar pula Ustaz. Iftiqar. Sifat iftiqar adalah wa amma iftiqaru kulli ma adahu. Adapun berhajatnya segala sesuatu yang selainnya ilahi kepada Allah jalla wa adza, fa huwa yujibu lahu ta'ala, maka ia mewajibkan bagi Allah SWT al-hayata, sifat hidup, wa umumal qudrati, dan umumnya kudrah, wal iradati, dan iradah, wal ilmi, dan ilmu. Jadi hayat, qudrah, iradah, dan ilmu. Ini sifat iftiqar. Idlau intafa, kerana kalau hilang atau dinafikan syai'un, satu-satu minha, daripadanya, lama amkana ayyujada, nescaya tidak mampulah, tidak mungkinlah untuk mewujudkan, ayyujada, untuk mewujudkan syai'un, sesuatu, minal hawadisi, dari perkara yang baru. Fala yaftakiru ilaihi syai'un, nescaya tidak berbutuhlah suatu perkara itu tidak berhajat kepada Allah. Kaifa, macam mana? Jadi kalaulah sifat-sifat itu tadi tidak ada, dinafikan, salah satu dari yang dinafikan, maka tak perlulah selain daripada Allah berhajat kepada Allah. Kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Sedangkan dialah zat yang berhajat kepadanya segala sesuatu yang selain dia. Wa yujibu lahu ta'ala aidan, dan mewajibkan bagi Allah SWT lagi al-wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Illau kana ma'ahu tsanin, kerana kalaulah bersamanya ada yang kedua, fil uluhiyah, di dalam uluhiyah, lama iftaqarra ilaihi syai'un, nescaya tak berhajatlah kepadanya suatu apapun, liluzumi ajzihima, kerana lazimnya lemahnya keduanya, hina idzin di sini. Kaifah, bagaimana? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwa, dialah zat yang berhajat kepadanya segala sesuatu yang selain dia. Okey. Wa yukhadhu, dan diambil lagi minhu, daripada ini, aidan hudusul alami, iaitu barunya alam, bi asrihi, dengan seluruhnya. Idlau kana syai'un minhu qadiman, kerana kalau ada salah satu daripadanya itu sifatnya qadim, kalau alam ni ada yang qadim, la kana zalika syai', nescaya perkara tersebut mustaghniyan, iaitu dia tidak memerlukan, atau dia maha kaya, anhu, daripada Allah SWT. Kerana dia qadim, berarti dia tak berhajat kepada Allah. Kaifa, macam mana? Wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilaihi kullu ma siwa. Sedangkan dialah zat yang wajib untuk segala sesuatu yang selain dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqadu, dan diambil lagi minhu, daripada ini, aidan alla ta'thira li syai'in minal kainat,
Tidak ada yang dapat memberi kesan bagi sesuatu pun dari perkara yang wujud ini. Maksudnya daripada api membakar, COVID menyakitkan, makanan mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, pahala dan lain-lain. Semua ini fi asari ma, tak dapat memberi asar sama sekali. Tak ada taksir sama sekali. Tidak dapat memberi taksir sama sekali fi asari ma, dalam apapun bentuk asar. Wa illa, kalaulah dia berdapat memberi asar walau sedikit. Inilah orang-orang yang tak faham, maka dia akan kata bahawa ada kekuasaan daripada api itu untuk membakar. Misalnya, lazima ayyastaghniya dhalikal asar. Nescaya asar tersebut dah tak perlu an maulana daripada zat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Kaifa, macam mana? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Sedangkan dialah zat yang berhajat kepadanya segala sesuatu yang selainnya. Umuman secara umum, wa ala kulli halin, dan pada dalam keadaan apapun itu. Hadza, ini in qaddarta anna syai'an, kalau engkau mengkira-kirakan bahawa sesuatu minal kainat dari perkara yang wujud ini yu'athiru bi tabihi, dapat memberi kesan dengan tabiatnya sendiri, Wa amma in qaddartahu, kalau engkau mengira-kirakannya mu'athiran, dapat memberi asar bi quwwati, dengan suatu kekuatan, ja'alahallahu, yang mana Allah SWT menjadikan kepadanya, fihi, padanya, kama yaz'umu katsirun minal jahalati, seperti yang disangka oleh kebanyakan orang jahil dari golongan falasifah, misalnya dia golongan Mu'tazilah. Fadzaka muhalun, maka perkara ini juga muhal aidan lagi, li'annahu, kerana sesungguhnya perkara ini yasiru hina izin, Maulana Jalla wa'azza akan menyebabkan Allah SWT menjadi muftakiran, berhajat fi ijadi ba'dil af'al, untuk mewujudkan sebahagian perbuatan ila wasitatin, kepada suatu lantaran. Lantaran. Jadi benda tu boleh terjadi dengan kehendak Allah, tapi kena jadi ini dulu baru boleh. Tak bolehlah macam tu. Wa dzalika batilun, dan perkara ini adalah batil, bima arafta, pada perkara yang telah kau ketahui, min wujubi istighna'ihi, dari wajibnya istighna' Jalla wa adha an kulli ma siwahu, iaitu Allah SWT diagungkan dari segala yang selainnya. Boleh jelas? Okey. Sekali lagi, faqad bana laka, maka dah jelas dah. Jadi kalau nak tahu perkara ini, pembahasan ni lebih detail, tuan-tuan adik-adik semua boleh buka satu kitab yang saya ajar dalam kelas akidah lah. Kelas usuluddin tak ada, tapi dalam kelas akidah ada. Nama risalah dia adalah Taqsimul Tauhid Indal Asy'ariyati Ahli Sunnah, something like that. Tulisan oleh Ustaz Nizar Hamadi, yang mana nanti insya-Allah Majlis Taklim An-Nur boleh bagi risalah tersebut. Ada dalam PDF, dan saya dah talaki dari awal sampai akhir kitab tersebut dari muallif dia, iaitu Ustaz Nizar Hamadi di Tunis tahun 2017. Waktu saya pergi Tunis, saya dah duduk ngaji dengan dia. So dari awal sampai akhir. Faqad bana laka tadammunu qauli la ilaha illallah. Maka telah jelaslah bagi engkau kandungan kata-kata la ilaha illallah lil aqsami salasati, bagi tiga bahagian tersebut, allati yajibu alal mukallafi, yang wajib pada mukallaf ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, fi haqqi maulana, bagi hak Allah SWT jalla wa ala. Wa huwa ma yajibu, dia adalah perkara yang wajib, fi haqqi ta'ala, bagi hak Allah SWT. Wa ma yastahilu, dan perkara yang mustahil. Okey. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus. Semuanya dah terkandung dalam la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah, adapun kata-kata kami Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya al-imanu, beriman, bisairil anbiya'i, dengan sekalian para nabi, wal malaikati, dan para malaikat, wal kutubi as-samawiyati, dan kitab-kitab samawi, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Semuanya dah terkandung di situ. Okey. Yaumil akhir itu masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Kerana apa? Li'annahu alaihi salatu wasalam, kerana Nabi Muhammad SAW ja'a bitasdiqi jami'i dzalika, telah datang untuk membenarkan segala sesuatu yang telah disebutkan tadi.
maka wa yu'khadhu dan diambil minhu daripada Nabi Muhammad SAW juga wujubu sidqi rusuli, wajibnya membenarkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa istihalatul kadhibi alaihim, dan mustahilnya terjadi pendustaan terhadap para rasul. Mustahil didustakan para rasul tadi. Wa illa, kalau tidak, wa in lam yajibu asirku, okay, lam yakunu rusulan, nescaya mereka semua bukan para rasul, umana'a yang amanah, di maulana, bagi zat Allah SWT al-alimi yang maha mengetahui, bil khafiyati, dengan segala perkara yang samar, jalla wa ala. Ini jelas. Nak terangkan, terang apa lagi? Ini jelas. Kalaulah tak benar, dia tak amanah lah. Padahal Allah SWT maha mengetahui segala perkara yang khafi. Wasihalatu fi'lil manhiyat, dan mustahillah melakukan suatu perkara yang dicegah, kulliha, seluruhnya. Li'annahum, kerana sesungguhnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam, ursilu, yang diutus, yu'allimu, supaya mereka mengajarkan, an-nasa, kepada manusia, bi'aqwalihim, dengan ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diamnya mereka. Ni, kerana apa? Kan kita dah diperintahkan untuk mengikuti, dan Nabi itu mengajarkan dengan ucapan mereka, dan kita ikut dia. Innamal amalu binniyat, af'alihim, dan perbuatan mereka, seperti wuduknya, sallu kama ra'aitumuni usalli, wa sukutihim, dan diam mereka, ila akhirih. Okey. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza. Nescaya lazimlah tidak ada satu pun dari seluruh ucapan dan perbuatan dan diam mereka itu yang bercanggah, yang berlawan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi ikhtarahum, yang telah memilih mereka ala jami'i khalqihi, iaitu atas sekalian makhluk, wa aminahum ala sirri wahyi, yang telah diamanahkan kepada mereka, iaitu rahsia wahyu mereka. Wa yu'khadhu, dan diambil juga minhu, daripada syahadatu Muhammadir Rasulullah SAW, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah SAW, jawazul a'radil basyariyah, iaitu harusnya sifat-sifat manusiawi alaihim, kepada mereka, izzaka, kerana perkara tersebut, la yaqdahu, tidak merusak fi risalatihim, dalam keutusan mereka, wa ului manzilatihim, dan tingginya derajat mereka, indallahi, di sisi Allah SWT, bal zaka, malah perkara tersebut, jawazul a'rad basyariyah tadi, mimma yazidu fi, ada perkara yang lebih yang tinggi, perkara yang tambah fiha, di dalam derajat mereka. Jadi ini justru akan mengangkat derajat mereka dalam perkara tersebut. Jawazul a'rad basyariyah, miskin dan lain-lain, justru menyebabkan mereka memiliki derajat yang tinggi. Fakat bana laka, maka telah jelaslah laka bagi engkau, tadammunu kalimat syahadati, terkandungnya dua kalimah syahadah, ma'aqillati hurufiha, beserta sedikit hurufnya syahadatul la ilaha illallah, di jami'i ma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim. InsyaAllah ini kita buka esok sekali dengan khataman, dan juga saya ijazahkan insyaAllah. Hari ini kena siapkan ijazah insyaAllah. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim. Ada soalan? Ada. Ya. Kejap. Kejap. Pertama, boleh tak doktor terangkan berkaitan dengan mungkin yang empat? Apa? Mungkin yang empat itu mungkin sayujad, mungkin alim Allah annahu lam yujad. Mungkin sayujad, mungkin lam yujad. Ini dekat mana ibarat dia? Pasti.
Tak ada saya dalam ni pembahagian. Kalau yang dimaksud dengan mungkin di sini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang muallaq, ada yang mubram. Contoh dia, Allah SWT telah mentakdirkan si fulan ini, kalau dia berdoa, nescaya dia dihilangkan daripadanya bala. Kalau dia tidak berdoa, maka dia tidak dihilangkan daripadanya bala. Ini dipanggil dengan takdir muallaq. Maka perkara itu mungkin harus bagi Allah SWT. Oh, berarti Allah takdirnya tak ditentukan dah, tergantung pada perbuatan. Dipanggil muallaq, bukan mubram. Mubram tu dah pasti macam tu. Beza dia kat mana? Tasawurkan dia adalah pada perkara apa? Iaitu dalam ilmu Allah SWT itu dah pasti. Cuma Allah SWT dalam ilmunya dah menentukan bahawa perkara ini adalah takdir yang muallaq, yang dicantumkan, ditulis dalam Lauh Mahfuz seperti itu. Tergantung. Okay, jadi kalau dalam Lauh Mahfuz ditulis, kalau si fulan ni buat macam ni, doa dia dijauhkan bala. Kalau dia tak berdoa, dia akan terkena bala. Itu contoh. Tapi dari sisi ilmu Allah SWT, dah memang tahu dan menentukan bahawa Lauh Mahfuz akan menulis seperti itu. Dan nanti Allah SWT dah tahu bahawa dia akan melakukan seperti ini sehingga terjadi seperti itu. Yang mana tidak tertulis dalam Lauh Mahfuz dan muallaq, tergantung pada perbuatan tersebut. Tetap kembali kepada ilmu Allah SWT yang qadim, dan Allah SWT dah tahu dan telah menentukan. Itu mungkin yang dimaksudkan perkara tersebut. Kalau yang dimaksud dengan mungkin sayujad, lam yujad dalam hal sifat Allah SWT, ada yang mungkinat. Iaitu maksud dia, Allah jawaz bagi Allah untuk mungkin. Jawaz bagi Allah untuk mewujudkan perkara atau meniadakannya. Perkara itu mungkin. Bahkan perkara mungkin itu boleh yujad, atau lam yujad, atau sayujad. Yalah, itu perkara yang harus. Contoh dia apa? Alam. Masukkan dalam syurga, masukkan dalam neraka. Ini perkara mungkin yang bukan maksud dia wajib. Dalam erti akal baginya mungkin. Iaitu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Itu contoh dia. Boleh faham itu maksud. Kalau maksud ibarat dia corrupted kat situ, soalnya tak faham. Yang kedua, adakah keadaan para rasul dalam kubur mereka itu sedang beribadah? Jelas, jelas. Iaitu Rasulullah SAW dalam hadis Isra wal Mi'raj, yang mana melihat para nabi dan rasul di kubur mereka beribadah. Maka jelas, siapa yang menafikan itu telah menafikan dah hadis. Bagaimana sekiranya seorang itu meminta untuk datangkan contoh terhadap Allah, tidak perlu kepada gharat dalam penciptaan? Ada tak makhluk buat sesuatu benda tapi tiada tujuan? Tak faham soalan tersebut. Maksud gharat tersebut, Allah memberi pahala dan dosa. Allah memerintahkan makhluk untuk beribadah bukan kerana Allah SWT berharap kepada pahala, berharap kepada ibadah. Itu gharat. Kalau kita kata Allah ini berharap kepada pahala dan ibadah, nescaya Allah itu ada gharat. Ini adalah akidah golongan falsafah. Falsafah Yunan yang kata bahawa manusia ini perlu untuk beribadah kepada tempel Zeus, Athena lah, kepada Poseidon lah dan lain-lain, agar supaya Tuhan-Tuhan itu memiliki kekuatan yang kuat. Dan dia berhajat kepada ibadah mortal. Ini kita faham. Ini jadi kena faham. So, ahli sunnah macam mana boleh Allah SWT tidak perlu kepada gharat? Dia tak berhajat kepada pahala tadi. Lalu Ustaz, berarti apakah Allah SWT tidak ada, dia cipta makhluk ni tanpa tujuan? Tak, maksud tujuan ini gharat atau hikmah. Ini dua perkara yang berbeza. Atau ini adalah Allah SWT kan hakim. Dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Kenapa dia nak cipta langit dan bumi ini? Kenapa dia nak cipta kafir dan lau sya'a rabbuka? Itu lau sya'a, kalaulah menghendaki Tuhan, iaitu ayat tersebut, nescaya menciptakan umat manusia ini dalam umat wahidah, dalam satu umat, nescaya itu semua Allah boleh buat, tapi Allah tak buat. Kenapa Allah tak buat? Kerana Allah memang maha mengetahui. Jadi kena faham bezanya gharat dengan iradah. Iradah apa? Itu memang kerana Allah SWT, dia maha mengetahui.
Ada tujuan ke tak ada tujuan? Bukan tujuan gharat, pasti bukan. Tujuan hikmah itu hak Allah SWT. Okay. Banyak pula hari ni soalan, penat saya nak jawab. Ada tak contoh kalam Wahabi yang takfiri? Ada ke tak contoh kalam Wahabi takfiri? Buka dalam kitab ni. Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada banyak risalah dan banyak kitab. Dikumpulkan dari dia, anak dia dan cucu dia. Dalam satu kitab sebanyak 15 jilid bernama Ad-Duraru As-Saniyah fil Ajwabi An-Najdiyah. Ada dalam Syamilah dan juga ada dalam PDF. Tapi saya ada kitab asli yang dicetak di Saudi oleh Salafi Wahabi sendiri. Dia orang yang cetak dengan harga yang murah saya beli. Dengan harga yang sangat murah saya beli ni. Saya beli dekat budak-budak Madinah tolong belikan. Sampai ke saya dan saya mengkaji, saya baca. Saya baca dalam ni. So dia jelas-jelas ada kalam kufur banyak kat sini. Contoh dia apa? Dalam juz 10 di surat menyurat Muhammad bin Wahab, apa dia kata? Al-mas'alatu as-salisatu 20, masalah yang ke-23. Inna sahibal burdati wa ghayruhu. Sesungguhnya pemilik burdah, qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Dan selainnya mimman, termasuk daripada orang yujadu yang ditemukan asyirku syirik fi kalamihi dalam kalamnya. Wal ghulwu fid din, dan ekstrim di dalam apa? Ekstrim di dalam agama. Wa matu, dan lalu mereka mati. Wala yuhkamu bi kufrihim, tapi dia lah, maksud Wahabi tidak menghukum kufurnya sahibul burdah. Wa innama al-wajibu, hanya saja yang wajib ingkaru hadzal qaul kalami, mengingkarkan kalam ini. Wa bayanu, dan menjelaskan sesungguhnya orang i'taqada hadza, yang beriktikad dengan i'tikad ini ala zahiri, sesuai dengan zahirnya, bahwa musyrikun kafirun, maka dia akan jatuh musyrik dan kafir. Dia takfir. Wa ammal qail, sedangkan yang sahib burdah tadi, sahib burdah, kenapa dia tak kafirkan? Fayuraddu amruhu ilallah, dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi ta'arrudu lil amwat, maka tak sebaiknya untuk tengok pada amwat ni yang dah mati, li'annahu la yu'lam, kerana tak diketahui hal tabu amla. Jadi siapa tahulah sahibul burdah ini taubat, maka dia tidak kafir. Maka kami tidak mengkafirkan dia kerana kemungkinan dia taubat di akhir-akhir ayat dia. Dia tak berani kafirkan. Tapi kalau anna man i'taqada hadza 'ala zahiri, contoh dia di zaman dia, orang yang baca burdah dan dia lah dibagi tahu oleh Wahabi bahawa burdah itu adalah syirik, lalu dia ingkar dan dia tolak dan dia lawan, maka fahuwa musyrikun kafirun di sisi mereka. Maka kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang seperti ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Melayu, ni contoh dia. Ulama Melayu iaitu Syekh Ismail bin Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani. Ini jelas hidup setelah zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sendiri menghafal burdah dan menulis burdah. Manuskrip dia ada, dicetak oleh Khazanah Fataniyah, boleh beli, dan dia terjemahkan dalam terjemah gandun. Ini menunjukkan bahawa dia juga mengikut apa yang disebut burdah. Atau pada hari ini kalau pergi ke Maghribi, seluruh pondok, semua pondok Ahlussunnah wal Jamaah menghafal burdah. Kalau ada pondok di Maghribi yang tak hafal burdah, maka tak sah. Lebih kurang macam itulah. Itu lalu apa, dan mereka defend burdah. Apakah dihukumi kafir? Kalau menurut kalam tadi, bahawa musyrikun kafirun, dia kafirkan. Kecuali sahib burdah atau ulama yang datang terdahulu, Wahabi tak berani nak kafirkan. Kenapa? Sebab dia kata mungkin dia dah taubat. Ini samalah dengan perangai orang yang duk kafir-kafirkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Arabi dan lain-lain. Samalah. Okey. Padahal kita jelas isi burdah kita bela. Kita bela. Kita bela kerana apa? Kalau tak percaya, boleh buka Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Dalam kitab ini dikarang oleh Syekh Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Beli kitab ni. Darul Faqih. Dalam ni Imam Ibnu Hajar dah syarahkan. Contoh dia. Salah satu yang dikafirkan
oleh golongan Wahabi dalam dalam Burdah. Dalam Burdah juga ada beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah yang terpedaya dan mengatakan ini termasuk hulu walaupun tak kafirkan, iaitu fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Yang mana terjemahan dia, Burdah kata apa? Sesungguhnya dengan sebab engkaulah wujudnya dunia dan segala isinya. Okey. Dan termasuk dari ilmu engkau adalah ilmu lauhi wal qalami, iaitu terdapat ilmu lauh dan qalam. Datang golongan Wahabi, dia kata ini adalah kufur kerana menyamakan ilmu Rasulullah SAW dengan ilmu Allah SWT yang qadim, iaitu ilmu lauhi wal qalami. Dan saya ingat waktu saya duduk saya dekat Morocco dengan kawan-kawan yang Salafi Wahabi, dia memang repeat benda ni, jelas ini kafir bagi dia. Lepas tu pada awalnya saya nak jawab, tapi jawab akal lah. Saya kata, yelah, kalau Allah SWT itilakkan baginya ilmu, nescaya dia akan tahulah. Saya jawab macam tu. Oh, itu mana hujah kau tak ada? Itu hadis ke apa? Tak adalah. Waktu tu saya boleh jumpa dan kitab-kitab semua kat Malaysia. Alhamdulillah, tiba-tiba ada pesta buku, Darul Faqih datang dan dia ada kitab ini. Akhirnya saya beli dan saya baca. Annallaha ta'ala, ini Imam Ibn Hajar syarahkan, atla'ahu, telah mengitlakkan, membukakan Lailatul Isra'i ala jami'i ma fi lauhil wal mahfuz, pada segala sesuatu yang ada dalam lauh mahfuz. Wa zadahu uluman ukhra, dan telah menambahkan baginya ilmu-ilmu yang lain, kal asrari al muta'alliqati bi dzatihi ta'ala wa sifatihi. Ini yang sebut siapa? Bukan saya, ini yang sebut Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maqi. Kalau nak kafirkan dia, jangan kafirkan saya. Ini. Lepas tu, hadis dia kat mana Ustaz? Dah bawah tu kalau kita baca, lengkap dalil yang telah disebutkan. Hadis-hadis dari riwayat Tabrani, Rijalus Sahih, daripada macam-macam dalil-dalil telah diberikan oleh muhaqqiq. Dia boleh bagi dah lengkap dalil tersebut. Mana hujah-hujah dia yang dimaksud oleh Imam Ibn Hajar dah disebut di sini. Itu dah jelas. So, tak bolehlah kita nak semudah-mudah kafirkan orang tersebut. So, tak boleh. Kalau tak tahu, tahan dulu. Tunggu cari syarah ulama dengan niat nak cari kebenaran. Bukan terus menghukum atau cari syarah ulama untuk dihujung. Tak bolehlah, tak betul. Okey. Sehingga tak mohon pemurnian mengenai terdapat Nabi dan kalangan wanita dari sisi akidah Asy'ariyah, kerana dimungkinkan bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar mungkinkan dari Abu Hasan Asy'ari, mungkin dari Bujri bahawa ada berapa wanita. Okey. Ibunya okey, betul. Jadi itu khilaf. Itu saya katalah masalah perempuan apakah ada Nabi ke tidak. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari memang berpendapat kalau ikut madhab yang mengatakan siapakah Nabi, bukan Rasul ya, Nabi ya. Nabi adalah orang yang telah didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan khabar. Yang mana khabar itu wahyu. Menyampaikan khabar daripada Allah SWT kepadanya, maka orang tersebut dipanggil sebagai Nabi. Ibn Hajar kata, kalau pegang pada definisi itu, maka nanti ada 6 orang lah yang menjadi Nabi. Contoh dia Hawa. Kerana apa? Hawa jelas mendapat khabar daripada Allah SWT, maka dia Nabi. Lepas itu Sarah. Lalu ibunya Musa, Hajar, Aisyah, tak Aisyah, rasa tak ada Aisyah. Maryam ada. Saya tak ingat Aisyah. Tak ingat dalam Aisyah tu ada ke tak ada. Dalam kitab tersebut, dalam Fathul Bari, kalau setahu saya bukan nama Aisyah. Tapi Maryam ada. Saya ingat Maryam, yang jelas Maryam. Maryam itu kerana apa? Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril mengkhabarkan bahawa ada mani yang akan dimasukkan ke dalam Maryam. Dan dia akan mendapatkan anak, dan anak dia seorang Nabi dan Rasul yang terunggul di kalangan Bani Israel. Ini contoh dia. Ini jelas dalam Al-Quran. Berarti definisi itu akan mengatakan Maryam itu Nabi. Okey. Jadi itu adalah salah satu kaul. Cuma kaul yang dipilih tak adalah kerana apa?
Kerana salah satu syarat kenabian adalah dhukurah, lelaki. Itu khilaf muktabar. Melihat dari segi perspektif yang mana. Nah, itu. Okay. Apakah keadaan orang yang memperkecilkan kot Nabi dengan kata Nabi pun manusia biasa boleh silap tak tunai janji. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas adalah seorang nabi yang terunggul di kalangan seluruh para nabi. Dan seluruh nabi-nabi yang lain juga, para nabi yang telah dipilih sejak azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini manusia, ya, a'rad al-basyariyah, ya, memiliki sifat manusiawi, ya. Akan tapi tidak boleh dikatakan bahawa mereka ini macam manusia biasa, tak boleh. Ini disebut oleh siapa? Imam Al-Qadi, Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Bahawa Qadi Iyad dalam hal ini tegas. Siapa yang kata para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa, atau Nabi Muhammad ini macam manusia biasa-biasa, dia tak ada keistimewaan, dia hanya nabi je lah yang dia pegang tapi tak ada keistimewaan lain, maka boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Dan khasais Nabi Muhammad SAW telah diriwayatkan oleh Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi'ta'rifi huquqil Mustafa. Sebab itu saya mensujaskan kita di Malaysia ni kena baca kitab Asy-Syifa. Cuma belum terjemah, ada katanya dah diterjemahkan, cuma saya tak tahu tak lengkap ke tidak terjemahan tersebut. Kalau lengkap, alhamdulillah. Kalau tak lengkap, kena lengkapkan. Dan perlu dibaca. Kerana apa? Budaya ulama Maghribi, ulama Mesir, setiap hari ada 2 kitab tentang Rasulullah SAW yang dibaca istiqamah. Yang pertama Dalailul Khairat, salawat. Yang kedua kitab Asy-Syifa. Dibaca beramai-ramai supaya mengingat ketinggian kebesaran Nabi Muhammad SAW. Ini kita kena bawa budaya ni. Kita dah ada budaya baca Dalail tapi tak ada budaya baca Asy-Syifa. Kena buat budaya membaca Asy-Syifa. Ini. Okay. Itu tak boleh kata macam tu. Rasulullah SAW adalah maksum. Dia memiliki makanan yang tinggi. Adakah di sana aghrad basyariah yang tidak layak bagi para nabi? Apakah nilai ukurnya? Mohon penjelasan. Aghrad basyariah iaitu aghrad basyariah yang sampai melanggar sifat amanah. Itu batasan dia. Iaitu melanggar sifat amanah berarti iaitu bi fi'li ma nuhu anhu nahyah tahrimin au karahatin au khilafal aula. Itu adalah batasan dia. Dia ukur ni. Okey. Assalamualaikum doktor, apakah tauhid 3 itu diterima dalam manhaj Syafi'i? Ditolak. Tauhid 3 yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang juga dibawa oleh Ibnu Taimiyah ditolak. Sebab itu saya menolak kitab ini. Kitab ini saya tolak secara ilmiah, saya tolak. Ditulis di Indonesia. Saya tolak kerana apa? Dia menyatakan tauhid 3 ni ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 pun ahli sunnah wal jamaah. Ini namanya rojak. Rojak dan tak boleh diterima. Ini jelas. Dan yang menarik pula dan jelas-jelas salah tu saya baca kat sini. Walakin al-mutakallimina ala khata'in hina dhannu anna tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah pun disalah tulis. Anna tauhid ar-rububiyah. Mana boleh? Anna tauhid ar-rububiyah. Tak ada alif lah. Lemahnya bahasa Arab dia orang. Anna tauhid ar-rububiyah tauhid al-af'al. Tauhidul af'al. Sesungguhnya tauhid rububiyah itu adalah tauhid af'al. Wa at-tauhid alladhi ba'asa bihi ar-rasul. Wa nuzilat bihi al-kutub. Wa dhalika li'annahum fahimu anna al-murada bil ilah wa al-qadir ala ikhtira. Ma'a anna al-ilah al-haq kama ra'a Ibn Taymiyah huwa alladhi yastahiqqu bi an yu'bad wa huwa ilahun bi ma'na al-ma'luh ila akhirih. Wa min huna yatabayyanu khata'ul mutakallimin. Na'udzubillahi min dzalik. Mu'alif ni menyalahkan mutakallimin. Sebab tu saya kata saya tak boleh terima. Ada nak kata ini ahli sunnah jemaah. Ni bukan ahli sunnah jemaah. Jelas-jelas Wahabi salah. Ataupun rojak. Yatabayyanu khata'ul mutakallimin fi ma'rifati haqiqati tauhid.
wal manhaju alladhi salakuhu fi takriri hadha tauhid li'annahum lam yaqdiru adillatal Quran haqqa qadriha. Saya terjemahkan ni. Ini dia punya tahriru mahali nizak dia. Atau kesimpulan dia lah, dia kata. Ulasah dia. Dari sini jelaslah kesalahan mutakallim dalam mengetahui hakikat tauhid dan manhaj yang telah dipilih oleh mutakallim dalam mentakrirkan akidah ini, tauhid ini. Kerana mereka, mutakallim ini, tidak mampu berdalil Quran dengan hak yang sebenar-benarnya bagi Al-Quran. Maaflah, saya sorry lah. Kitab dia dan mu'alim ini, saya tak pernah jumpa mu'alim ni, tapi anak dia saya pernah jumpa lah, kat Morocco dulu belajar sama. Cuma kita unzur maqal wala tanzur maqal. Kitab-kitab dia saya baca, banyak yang sampai kepada saya, memang saya kritik lah, yang salah tu semua saya kritik, saya tulis. Bahkan ada sebahagiannya saya dah tulis jadi artikel dan insyaAllah berharap boleh jadi jurnal lah suatu saat. Jelas-jelas salah, batil dan ngawur. Kalau bahasa Jawa Indonesia kita panggil ngawur. Dan kalau macam ni tak layak dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Bahaya. Kerana apa? Akan menolak akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Itu kita kena jelaskan. Okay. Ustaz, betulkah ada yang kata sifat Nabi kan tabligh? Jadi Nabi ada juga yang menyampaikan tapi ikut syariat Rasul yang sebelumnya. Ya, betul. Sesuai dengan khilaf. Ini yang saya dah syarahkan tadi kalau tak salah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Doktor, ada menceritakan syaitan menjelma nur untuk menipu syarikat kerajaan ini. Di mana doktor nyatakan mustahil dalam bentuk nur? Tak. Dalam Quran kan kata Allahu nurus samawati wal ard. Lalu ditakwil mengatakan nur itu adalah Tuhan. Itu tak boleh lah. Dan apakah Allah itu boleh menjelma nur? Mana boleh? Dalam bentuk nur. Maksudnya takkanlah Allah itu nur, itu kan cahaya. Cahaya ni kan adalah makhluk. Faham tak? Yang dimaksud dalam ayat tersebut Allahu nurus samawati wal ard, maksud dia Allahu yuniru. Ini bahasa Arab. Allah menerangi samawati wal ard dengan nur, iaitu ada yang mentafsirkan nur itu adalah Nabi Muhammad SAW sebab itu dia disebut tentang mishkat kan, misbah semua tu. Ada yang nurun ala nur, kan contoh dia. Ada yang kedua yang mentafsirkan yang dimaksud dengan Allahu nuru samawati wal ard, iaitu Allah yang memberi al-hadi, itu yang lebih rajah. Allah yang memberi hidayah kepada seluruh langit dan bumi. Syekh Abdul Qadir Jalani itu apa? Ketika dia lihat cahaya dan cahaya itu mengaku inilah Tuhan. Faham? Seolah-olah Allah ini makhluk. Boleh ke tak? Dan mukhalafat. Bolehlah hawadisi. Ini. Mohon pencerahan tentang pendapat ahli sunnah jemaah bahawa ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat nur. Melihat Allah SWT Azza wa Jalla, seperti hadis Muslim baginda SAW bersabda ra'aitu nuran. Mohon kemudian isu ini dari kacamata akidah Syariah. Tak, kena faham. Apakah Allah SWT itu nur? Kalau kita kata Allah SWT nur, berarti kita dah mendescribekan lah. Tak boleh. Tak boleh. Yang dimaksud SWT itu adalah, yang dimaksud itu adalah hidayah. Nur itu saya kata Allahu nuru samawati wal ard, berarti Allah ini yuniru samawati wal ard. Yang mana Allah ini yang memberi hidayah. Okay. Dan ketika dalam hadis kisah Isra wal Mi'raj tersebut, kita kena faham. Apakah Rasulullah SAW ketika melihat Allah, dia boleh describekan kepada para sahabat bagaimana Allah? Tak boleh. Dia tak dapat untuk mendescribekan Allah SWT. Ini dia tak boleh. Sama lah ketika kita di akhirat nanti melihat Allah SWT. Kita melihat tu macam mana Ustaz? Dia rasa nikmat yang paling nikmat. Dia yang berada di syurga. Nikmat yang paling tinggi. Macam mana tu tak dapat didescribekan. Itu maksud dia. Maaf Ustaz, apakah hukum orang yang beriktikad tentang Nabi Yaqub pernah buta? Dan apakah hukum orang yang menafikan kerasulan Nabi Adam? Okay, yang pertama, buta. Buta ni bukan sebagai sifat yang keji, bukan. Dia tidak buta. Dia tidak buta. Dia dihijab oleh Allah antara matanya dengan selaputnya itu dihijab oleh Allah SWT.
Faham? Itu maksud dia. Jadi sifat itu adalah bukan sifat buta, bukan ama. Cuma dia ditutup oleh Allah SWT. Ni ada dalam kitab ni, dalam kitab tadi Talibul Bushra ni, dalam ni dah ada. Apakah hukum orang yang menafikan kerasulan Nabi Adam? Boleh jatuh kufur lah kalau dia menafikan kerasulan Nabi Adam alaihi salam. Okey. Sekian saja daripada saya. Salah silap insya-Allah kita jumpa besok. Aku luka lihaza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.